Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran, insya-Allah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita syukur pada Allah SWT diberikan kesempatan pada malam ni untuk sama-sama kita bersama-sama dalam satu majlis, iaitu untuk memperingat antara satu sama lain yang bersempena dengan masuknya tahun yang barulah 2024 ni, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah, dan insya-Allah saya ingin mengajak diri kita untuk sama-sama sentiasa meningkatkan takwa kita, iman kita, kan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah hubungan yang betul, hubungan yang betul. Dan maksud hubungan yang betul ini adalah hubungan yang berasaskan kepada hati yang bersih, bersih daripada syirik, bersih daripada perkara-perkara yang merosakkan hubungan kita dengan mentauhidkan Allah. Jadi sebenarnya hakikat hubungan dengan Allah ini adalah mentauhidkan Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni sebenarnya saya bercadang untuk bercakap berkenaan dengan beberapa perkara berkaitan dengan hala tuju, kurang lebih lah hala tuju sistem Mulkan Jabariyah ni. Dan kita akan cuba tengok tentang apa yang berlaku, dan kemudian selepas itu kita akan melihat beberapa perkara yang ada lah. Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan, sahabat sahabiah yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada di fasa yang keempat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita berada di fasa kepimpinan yang detektor. Disebut Mulkan Jabarian, Mulkan Jabarian. Dan kepimpinan yang detektor ini sebenarnya adalah dikuasai oleh bukan Islam, bukan Islam. Sebab selepas daripada kepimpinan detektor ini, Mulkan Jabarian ini akan tertegaklah khilafah Islam. Khilafah Islam mengikut manhaj nubuwah, maknanya mengikut sistem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis yang Nabi gambarkan kepada kita ni, maknanya kita sedang berada di ambang-ambang kebangkitan, insya-Allah. Tapi saya nak cuba bayangkan beberapa perkara yang berlaku berkenaan dengan sistem Mulkan Jabariyah ini, apa yang ada lah dalam sistem inilah, insya-Allah. Baik, yang pertama sekali, setelah kejatuhan Osmaniyah pada tahun 1924, kurang lebih setahun, 100 tahun yang lepas, 1924 itu, di mana Amirul Mukminin telah dijatuhkan, digugurkan oleh Mustafa Kamal Atatürk dan sekutunya. Maka pada masa itu bermulalah era kejatuhan umat, kelemahan umat, daripada bermula dengan jatuhnya hukumah ni, pemerintahan, sampailah akhirnya sekarang ni yang tinggal ni mungkin solat aja. Itu pun solat yang kita kata dalam keadaan yang diserang, dalam keadaan yang rosak, dalam keadaan yang ada berbagai-bagai kelemahan, salat itu sendiri pun lah. Jadi alhamdulillah kita memahami akan perkara itu. Cumanya untuk kita melihat sedikit perkara sebenarnya hala tuju ke mana yang digambarkan di sini, ialah berkenaan dengan sebenarnya apabila berlaku saja sistem Mulkan Jabariyah itu, iaitu kejatuhan Osmaniyah dan kita kata kebangkitan ataupun pada masa itu tertegaknya sistem Mulkan Jabariyah itu, maka maknanya the whole world ini, satu dunia ini telah berada di bawah sistem pemerintahan yang baru, the new world order, world order pada masa itulah.
pada masa itu. Jadi world order ni kalau kita tengok mereka mensasarkan macam mana yang digambarkan Rasul SAW ni. Pertama sekali mereka mensasarkan sistem pemerintahan, the world order. So berkenaan sistem pemerintahan ini, maka kita melihat bagaimana mereka telah menggunakan tipu daya yang ada untuk menjatuhkan Islam dan juga untuk menjatuhkan apa yang digambarkan oleh Allah SWT, kan, kebaikan. Kebaikan maknanya dia nak jatuhkan semua yang kebaikan yang ada semasa zaman sebelum itu, mulkan aqdan, pemerintahan beraja lah, atau pemerintahan raja yang menggigit. Baik. Jadi pada hari ini insya-Allah saya nak bawa kepada kita sama-sama melihat setelah kejatuhan Osmaniyah, maka kita berada dalam sistem mulkan Jabarian. Jadi apakah sistem mulkan Jabarian ni? Secara umumnya sistem mulkan Jabarian ni kalau kita tengok daripada awal sampailah sekarang, maka sebenarnya dia mempunyai dua world order yang besar. Sekarang lah kita tengok sekarang, daripada mula sampai sekarang. Yang pertama sekali kalau kita tengok world order yang besar ialah apabila mereka ingin menguasai security, keselamatan. Mereka ingin menguasai keselamatan. Keselamatan ni maknanya apa? And the global security order. Ini nombor satu. Jadi sekarang ni kita tengok mana-mana pun yang ada di dalam dunia ni, kan, nombor satu sekali yang mereka highlightkan ialah untuk menjaga keselamatan dan keamanan dunia. Jadi daripada mana keselamatan dan keamanan dunia itu? Dari banyak aspek lah. Sama ada aspek teroris, pengganas, nak selamatkan daripada kita kata aspek peperangan nuklear. Mana dia tak bagi negara-negara yang tak ada nuklear tak boleh pegang lah. Kemudian tidak boleh berkuasa lah, kan. Dia di atas lah, yang ada nuklear ni dia berkuasa. Kemudian keselamatan dari sudut penyakit, kan. Penyakit maknanya dia kata kita ni nak jaga keselamatan dari sudut penyakit, keamanan dari sudut pembunuhan, genocide dan sebagainya lah. Itu yang digambarkan lah. Maknanya world order ni, dikata mulkan Jabariyah ni, nombor satu world ordernya ialah dari sudut keselamatan. Ini yang mereka, sebab itulah dalam United Nations, Pertubuhan Bangsa Bersatu, yang paling tinggi sekali dia punya kedudukan ialah Security Council dipanggil. Security Council iaitu Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Jadi United Nations Security Council. Jadi Security Council inilah yang mengawal, yang menjaga kita the so called keselamatan dunia. Jadi ini yang kita kata macam menguasai lah. Ini nombor satu. Kenapa? Daripada keselamatan itu mereka boleh pergi kepada semua yang bersangkut paut dengan kehidupan, bersangkut paut dengan kelestarian hidup, bersangkut paut dengan kebaikan hidup negara, individu, maka dia duduk di bawah keselamatan. Jadi keselamatan inilah yang mereka pegang, dia di bawah United Nations Security Council ini, di mana Secretary General dia lah yang menjadi pengurusi lah kepada Majlis Keselamatan ini. Dan kemudian selepas itu mereka akan menggunakanlah kuasa itu untuk nak menjaga keamanan dunia. Jadi kita lihat, kalau kita umur 45 tahun ke atas, kita akan lihat dunia ni dari sudut keselamatan ni dulu dia ada bipolar. Bipolar maknanya ada dua lah. Satu USSR Rusia, United Soviet Rusia, kan, United Soviet Union, Rusia, dan satu lagi ialah Amerika. Ini dua. Kemudian selepas daripada tahun 1979 ke, kalau tak silap, atau 1989, kalau tak silap, 1989, maka telah berlaku kejatuhan Rusia. Maka dunia ni keselamatannya duduk bawah Amerika. Jadi kalau kita tengok Amerika ni, dialah yang menjadi polis dunia. Jadi maknanya tentang keselamatan ni, dialah yang paling kuat, sebab dia ada NATO. NATO ni ialah gabungan
negara-negara di North Atlantic kan, North Atlantic tu. Jadi semua negara-negara yang ada kat North Atlantic, Eropah sebagainya tu, yang kebanyakannya mempunyai nuclear power lah, mereka duduk di bawah NATO. Dan NATO ni dikuasai oleh Amerika. Jadi Amerika lah yang memimpin NATO sebenarnya, begitulah kan. Jadi NATO ni di bawah Amerika. Jadi kita lihat bagaimana Amerika ni dia menguasai dari sudut keselamatan. Ini dipanggil security, keselamatan. So dia jadi polis lah, jadi polis. Jadi setelah kejatuhan USSR ataupun Soviet Union pada, kalau tak salah tahun 1989, kalau tak salah, kita cek balik Jadi pada masa itu dunia ni tidak ada dah dua kuasa. Kalau dulu ada kita sebut apa namanya USSR, ada Cold War, ada perang dingin dengan Amerika. Jadi masing-masing ada check and balance. Tapi setelah USSR jatuh, maka dunia ini duduk di bawah Amerika. Tapi kita lihat sejak akhir-akhir ini kita melihat seolah-olahnya Amerika itu sendiri dia tidak mahu lagi dah nak jadi polis. Macam dia dah hilang dia punya grip dia. Dia hilang dia punya grip dia. Bila Amerika sudah hilang grip dia, maka kita melihat pada masa yang sama negara-negara lain menjadi semakin kuat. Jadi banyak negara-negara dunia ini membentuk gabungan-gabungan. Gabungan-gabungan seperti gabungan-gabungan yang sama rata dengan Amerika. Contohnya G20, G7, ataupun yang terbaru ni BRICS kan. BRICS ni merupakan satu gabungan negara-negara terdiri daripada Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Sekarang dah masuk Egypt, Ethiopia, Iran, UAE, dah banyak masuklah. Jadi BRICS ni sebenarnya adalah satu gabungan yang mana gabungan itu untuk nak membina kekuatan negara-negara lain. Jadi kita dapati negara Amerika ni jadi macam dah mula lose control. Kalau dulu semua Amerika. Sebab tu Israel pun dia menjadikan Amerika sebagai sekutunya. Bila Israel sekutu dengan Amerika, maka Israel ni mendapat kelebihan-kelebihan tertentulah. Macam yang kita nampak hari inilah, walaupun telah dituduh sebagai genocide dan sebagainya, telah diarahkan berhenti menyerang orang-orang Gaza sebagainya, tapi dia masih terus dengan dia punya kejahatan dia tu. Dan sebab itulah kita lihat hari ini ada sudut realitinya, bagaimana mula wujudlah negara-negara yang mula tak mahu bersama Amerika. BRICS contohnya tak mahu bersama Amerika. Jadi dunia sekarang dah mula transisi, dah mula kepada satu pola yang lain. Jadi apa yang berlaku di atas muka bumi sekarang ni, dia sudut kepimpinan politik lah. Saya nak cuba ajak kita berfikir sikit tentang ke mana yang suasana yang ada berlaku sekarang ni, dan sebenarnya ke mana dia punya ala tuju dia dalam masa beberapa tahun ni. Jadi yang berlaku sekarang ini antara negara yang kuat selain daripada Amerika, tapi dia kuat tak sekuat Amerika lah, sebab Amerika ni memang dia kuat. Dia satu-satunya negara dalam dunia ni yang boleh menghantar tentera ke mana saja dia nak hantar. Kalau dia nak hantar tenteranya ke Malaysia, dia boleh hantar. Kalau dia nak hantar tenteranya ke mana-mana, negara lain tak ada kemampuan. Negara lain tak boleh, tak boleh nak buat macam tu. Jadi Amerika ni dia boleh lah nak hantar ke Indonesia ke, nak hantar ke Thailand ke, dia boleh buat kan, dia boleh buat. Jadi Amerika ni dia kuat lah dari sudut tu dengan NATO-nya tu kan. Baik, jadi tetapi di samping itu ada berlaku juga beberapa perkara yang mula menyebabkan dunia ini sebenarnya sekarang telah menjadi tidak ada pemimpin yang sebenar. Contohnya apabila Rusia yang mula nampak terasing daripada Western world. Rusia ni dia tak sama dengan USSR, dia nak jadi macam dia nak join NATO. Rusia ni nak join NATO kan. Dia nak melemahkan pengaruh Amerika lah, dia nak join NATO tu. Tetapi dia telah ditolak, tak boleh. Jadi apabila Rusia tidak boleh jadi NATO, maka dia pun terus marah dan kemudian kita lihat hari ini Rusia pula berperang dengan Ukraine dan sebagainya. Jadi kita lihat satu faktor yang penting dari sudut kepimpinan dunia ini, gangguannya daripada Rusia sendirilah. Rusia dia tak kuat tapi dia duduk kacau macam-macam. Contohnya dia kacau dari sudut makanan, contohnya kan gandum. Dia pengeksport gandum terbesar, dan juga dengan Ukraine kan. Kemudian pada masa yang sama juga kita melihat realiti yang ada pada hari ini negara China. Negara China ni kita lihat semakin lama semakin kuat dari sudut ekonominya, dan digambarkan dalam masa 2030 ni China akan menguasai dunia.
dari sudut ekonomi. Ini yang digambarkan lah. Dan China juga mula bersama-sama mula masuk dengan institusi-institusi perniagaan dengan Amerika. Dan kita lihat hari ini mereka berharaplah China ni supaya dapat jadi western macam mereka kalau dah kaya besok kan. Tapi China ni tetap China lah, dia akan bawa dia punya agenda dia punya ideologi dan sebagainya. Jadi inilah yang menyebabkan US tak suka lah. US tak suka. Dia ingat dia akan bawa demokrasi, nak bawa sebagainya. Macam China ni dia ada cara dia lah. Dan pada masa yang sama juga kita melihat suasana yang ketiga yang berlaku. Yang pertama sekali Amerika menguasai, dia menghalang Rusia, ada perselisihan tadi, pertengkaran tadi. Kemudian lepas tu China pula sedang naik kan. Tapi dia tak boleh nak lawan Amerika sebab China dengan Amerika ni sekarang ni dia merupakan rakan niaga yang paling besar sekali. Jadi dia paling besar sepanjang sejarah daripada dulu sampai sekarang. So sekarang ni China dengan Rusia ni China dengan Amerika ni dia menjadi rakan niaga yang paling trading partner lah, yang paling besar sekali. Paling besar sekali. Jadi maknanya tetapi mereka tidak bergantungan antara satu sama lain. Jadi maknanya Amerika dengan Amerikanya, China dengan China, tapi dua-dua ni adalah satu partner yang besar. Jadi tak boleh nak berperang lah. Dah berniaga nak perang macam mana dah berniaga kan? Kalau tak boleh dah berniaga kan. Jadi maknanya Amerika berada dalam keadaan macam itu. Tapi mereka tak suka. Amerika tak suka dengan China ni. Sebab China ni bawa komunis, dikatakan bawa sosialis kan. Baik. Kemudian pada masa sama juga satu suasana yang sedang berlaku pada hari ini ialah dari sudut rakyat dunia ini. Kita lihat di mana-mana sahaja. Di mana-mana sahaja mereka sekarang melihat bahkan akan berlaku satu ketegangan. Krisis geopolitik kepimpinan. Jadi seolah-olah negara mana-mana pun di dunia ini tak puas hati. Kalau Malaysia tak puas hati dengan Perdana Menterinya, kalau Indonesia tak puas hati dengan presidennya, ataupun ada kata illegitimate, maknanya dia tidak sah. Yang ini menang cara tak sah, yang tu menang cara tak sah, macam-macam lah isu. Jadi kalau kita tengok dalam berita-berita dunia tentang keadaan yang berlaku pada hari ini, seolah-olahnya masyarakat dunia ini merasakan bahawa kerajaan yang ada itulah kerajaan illegitimate. Illegitimate ni maknanya tidak sah. Tidak sah. Kerajaan yang tidak sah. Maknanya dia tak sukalah pun. Orang jadi pemimpin ni bukan orang yang disukai oleh rakyat. Gitu lebih kurang. Jadi di mana-mana saja berita dunia menunjukkan krisis ketegangan geopolitik di kalangan rakyat dan kerajaannya, konflik di sana sini. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita boleh melihat bahawa dunia pada hari ini sebenarnya telah berjalan tanpa ada kepimpinan, tanpa ada leaders yang atau pemimpin yang boleh memimpin dunia ni. Kalau dulu contohnya ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dia ada dipanggil Amerika dengan Rusia, bipolar dipanggil, bipolar. Jadi maknanya Amerika pun kuat, Rusia, USSR, Soviet Union kuat. Lepas tu bila Soviet Union jatuh selepas peperangan Afghanistan, maka Amerika ada satu je sekarang ni, satu je yang kuat, iaitu Amerika. Yang lain semua ikut je. Jadi pada masa yang sama masyarakat dunia termasuk di Amerika, mereka tak puas hati. Biden ni tak puas hati. Dikatakan Biden ni menipu dalam pilihan raya. Malah mereka nak saman dan sebagainya lah. Jadi maknanya berlaku krisis ketegangan dalam geopolitik dunia ni. Seolah-olah di mana-mana sahaja pun di dunia ini kita dapati seolah-olahnya tak ada pemimpin. Tidak ada pemimpin, seolah-olah macam itu kan. Inilah seperti yang mana dirancang. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini seolah-olahnya bagaimana keadaan yang berlaku hari ini tidak ada pemimpin, iaitu dari sudut Security Council tu masih lagi dipegang oleh Amerika. Jadi dari sudut keselamatan dunia ni sekarang ni power ni nampak Amerika. Sebab tu Israel hari ni sampai sekarang dia boleh bertahan sebab Amerika sokong. Kalau tidak ada Amerika dah lama dah habis dah Israel ni. Tapi masa Amerika sokong, kemudian disokong pula oleh NATO. Mereka ni dia memimpin NATO. NATO ni ialah tentera-tentera yang ada daripada negara-negara North Atlantic. Jadi di sinilah disebutkan bagaimana Amerika yang memegang tu pun sekarang ni Amerika pun dalam keadaan semakin lemah. Malahan daripada analisa yang dibuat oleh pakar-pakar peperangan dan sosial politik yang ada di Amerika pun menyatakan bahawa peperangan di antara Gaza, Hamas dengan Israel pada hari ini akan menyebabkan Israel hancur, menyebabkan Israel hilang daripada muka bumi ini, daripada pakar-pakar yang menganalisa. Dan
pakar-pakar analisa peperangan juga menyatakan bahawa Amerika sekiranya bersama dengan Israel, Amerika juga akan jatuh. Ini yang digambarkan oleh mereka. Jadi kita lihat suasana yang ada pada hari ini menjadi satu yang lebih yang agak tegang sebab tidak ada betul-betul orang yang boleh berkuasa. Suatu yang boleh bagi buat peraturan dan sebagainya lah. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini ada dari sudut global dunia ini, dari sudut security, keselamatan ni, global security order, keselamatan itu masih lagi dipimpin oleh Amerika, tetapi dalam keadaan yang tidak kuat. Jadi negara lain pun dah mula nak mengancam kedudukan Amerika. Contohnya penubuhan BRICS. BRICS tadi itulah satu gabungan negara-negara yang tak mau mengikut dengan Amerika, tak mau ikut, tak nak guna dolar Amerika dan sebagainya. Baik. Satu lagi perkara yang berlaku sekarang ini di atas muka bumi ini, bagaimana kita melihat dalam peralihan daripada 100 tahun yang kita gambarkan tajdid ini, ialah bukan sahaja global security order dalam Mulkan Jabariyah ini sudah mula lemah, seolah-olahnya tidak ada kepimpinan. Begitu juga dengan global economic order. Jadi perkara kedua yang penting untuk kita faham, yang sebenarnya menjalankan dunia ni, yang menjadikan dunia ni bergerak dan berjalan pada hari ini, ialah global economic order. Jadi dalam Mulkan Jabariyah ini, mereka mempunyai dalam kerajaan diktator ini, mereka ada global economic order, dan global economic order ini adalah merupakan perkara yang kita gambarkan sebagai kuasa ekonomi. Kuasa ekonomi yang menyebabkan daripada kuasa ekonomi ini dia boleh melaksanakan banyak benda. Ekonomi ni maknanya kehidupan lah kan. Kita nak jual, nak beli, nak bekerja, semua tu ekonomi lah. Jadi kalau ekonomi itu dikontrol, maka dia akan mengontrol kepada dunia ini. Sebab itu disebut global economic power ataupun global economic control order. Baik, sebab tu kita lihat dalam contohnya kalau kita tengok pada bagaimana protokol Zionis, the eldest protocol of Zionis. Dan dalam protokol dia, yang nombor 1 tu dia cerita tentang doktrin dia. Protokol nombor 1, Zionis ni apa, Goyim ni apa, orang bangsa lain daripada Yahudi ni apa, sebagainya. Yang kedua ialah disebutkan economic wars, peperangan ekonomi. Jadi dalam protokol Zionis ini menyatakan bagaimana keadaan bahawa mereka merancang supaya akan berlaku peperangan di dalam ekonomi yang menyebabkan mereka boleh menguasai. Jadi untuk melaksanakan peperangan itu banyaklah. Contohnya mereka menghancurkan sistem pendidikan sekular, pendidikan yang kapitalis dan sebagainya. Begitu juga sistem-sistem yang lain lah, termasuklah sistem apa dipanggil riba dan sebagainya. Jadi di dalam protokol Zionis menyatakan bahawa kekuatan yang kita nak bina ialah apabila kita boleh menguasai ekonomi dunia. Kita kuasai ekonomi dunia, kita boleh menguasai ekonomi manusia ni, maka kita boleh kuasai mereka. Ini yang digambarkan. Sebab itulah dia melaksanakan, kalau kita tengok di dalam apa namanya, kita kata world order analisis yang pernah saya sampaikan sebelum ni, apabila berlaku peperangan dunia yang pertama, tertubuhnya League of Nations, kemudian berlakunya peperangan dunia yang kedua, tertubuhnya United Nations, European Economic Committee, NATO dan sebagainya. Maka kita lihat pada masa itulah mereka mula menguasai ekonomi, iaitu dengan menubuhkan dipanggil the Bretton Woods Institution, iaitu World Monetary System. Jadi bila dia dah pegang security, maknanya United Nations tu security dia lah pada masa itu yang dia nak pegang dari sudut hukum-hukum negara tadi, maka mereka telah mereka memerangi pula atau menguasai pula the Bretton Woods Institution dengan cara menubuhkan the Bretton Woods Institution tadi, iaitu untuk menguasai dunia, World Monetary System, sistem keuangan dunia. Inilah yang digambarkan. Kita tengok dalam sejarah bagaimana mereka telah melaksanakan world order pada masa itu dengan melaksanakan selain daripada tentera tadi, ialah yang kedua ialah ekonomi. Termasuklah mereka menubuhkan EEC pada masa itu. EEC ni apa? European Economic Committee dan sebagainya lah. Jadi mereka telah menjadikan contohnya mata wang US dollar itu sebagai mata wang perniagaan dunia. Ini semua mereka dah buat lah.
Jadi kita lihat apabila mereka melaksanakan itu, sebenarnya mereka mahu nak menguasai dunia dengan global economic and order. Jadi maknanya Mulkan Jabariyah ni nombor satu, dia menguasai global security, keselamatan, keamanan, ini tentera lah. Di mana daripada tentera itu dia akan buat perjanjian-perjanjian sehingga menyebabkan dunia ikut pada dia lah, takut dengan dia kan. Kemudian yang kedua ialah mereka membuat satu disebut global economic and order. Jadi world order itu terdiri daripada global economic order. So global economic order ni pula, kalau kita melihat sekarang, sebenarnya yang kontrolnya itu bukanlah Amerika. Dan Amerika ni walaupun dia nampak sebagai pemegang ekonomi dunia ni lah, kita kata sebab mata wang US ni digunakan untuk semua trading minyak lah apa semua kan. Jadi kita lihat sepatutnya dia lah yang paling hebat, tapi bila kita melihat sebenarnya the global economic order ini, walaupun USA masih lagi menjadi kuasa ekonomi yang digambarkan kuat sebab semua gunakan US dollar kan, tapi walaupun US dollar tu fiat money yang harga sekeping lebih kurang 17 sen je, tetapi US tidak boleh menguasai ekonomi dunia. Kenapa? Kerana ekonomi dunia dikuasai oleh rakan niaga dia, iaitu China. China ni merupakan antara negara yang kita kata negara yang paling tinggi sekali perniagaan dengan Amerika. Jadi China menguasai, dia ada satu ikatan perniagaan yang kuat dengan Amerika tadi. Jadi US ni walaupun dia ada USD ni sebagai dikata sebagai duit yang digunakan, mata wang yang digunakan sebagai main mata wang dunia ni lah Amerika, US dollar ni, tetapi dia tak boleh nak menguasai. Maka pada masa yang sama, posisi dia sebagai negara yang mempunyai kekuatan tentera yang paling kuat pun tak boleh juga nak gunakan untuk nak rancang ekonomi. Ini berbeza dengan dulu lah. Kalau dulu dia boleh kontrol. Dulu dia boleh kontrol. Jadi adanya Rusia, USSR, Soviet Union menyebabkan orang semua bergantung pada dia. Semua orang jadi guna US dollar lah macam itu kan. Jadi sekarang tak boleh dah. Kenapa? Kerana China mempunyai trade relation, hubungan trading yang besar dengan Amerika ni, dan dia tidak bergantung. Maksudnya antara dua-dua ni tidak bergantung antara satu sama lain, dan dia tak boleh nak berpisah sebab dah jadi satu yang jadi satu, kita kata dah diterima. Maksudnya ekonomi ataupun kita kata perniagaan China ni telah diterima oleh Barat terima dah. Sebab mereka terpaksa terima sebab China ni strong dari sudut kekuatan ekonomi dia. Jadi sekarang ini secara umumnya yang berlaku, kita nampak ni sudut dunia yang nampak ke dunia ni sebenarnya ialah Cold War ni antara Amerika dengan China. Amerika dengan China. Jadi dari sudut ekonomi tadilah. Dan begitu juga dengan negara-negara lain. Sungguh pun demikian. Begitu juga dengan negara lain. Maka negara-negara lain ni dia tak boleh nak apa kita kata nak kuasai juga. Maknanya Amerika nak kuasai Eropah pun tak boleh sebab dia pun ada dia punya sendiri, European Union dan sebagainya. Baik, jadi in short nak sebut kat sini, global siapakah yang akan memimpin dunia? Kalau apa yang berlaku pada hari ini berterusan, maka dia ada dua yang saya sebut tadi, global order tadi. Yang pertama global security order, sangkut keselamatan. Yang kedua dari sudut sistem ekonomi. Ini dua. Jadi kita melihat pula baru-baru ini, akhir-akhir ini, bagaimana yang telah berlaku lebih kurang 15 tahun yang lepas, kurang lebih lah, kita melihat bagaimana sekarang ini bukan hanya ada dua sahaja jenis order ni, security, keselamatan, dan juga dari sudut ekonomi tadi. Ada yang ketiga ni. Ini yang sedang datang ni. Sama ada kita perasan tak perasan, world order akan pergi kepada yang ketiga ni. Dan yang ketiga ini adalah satu yang kita mungkin tak sangka. Kita ingat world order ni, new world order ataupun world order ni, dia akan pergi kepada negara-negara. Amerika kontrol, China kontrol, Rusia kontrol, BRICS kontrol, gabungan negara-negara kontrol. Jadi rupa-rupanya bukan. Kenapa bukan? Sebab order dunia yang ketiga ini adalah order dunia yang kita baru tahu maknanya kita baru perasan mungkin kan, baru kita didedahkan
tapi kita nampak dah lebih daripada 15 tahun dah sekarang. Kan, iaitu dia ada satu lagi disebut the global digital order. Global digital order. Jadi maknanya kita lihat ekonomi Amerika dengan China tidak boleh lawan antara satu sama lain sebab masing-masing ada dia punya pengaruh dia, contohnya. Jadi Amerika era dari sudut security tadi, dari sudut ekonomi dia dah habis dah banyak hutang lah sebagainya. Jadi sudut security ni dia ada tentera yang kuat dan kemudian di belakang dia ada NATO. Tapi dia tak boleh guna tentera tu untuk nak kontrol negara-negara yang lain sebab negara-negara lain pun ada cara dia untuk berhubungan dengan China dan berhubungan dengan Rusia dan berhubungan dengan negara-negara gabungan selain daripada Amerika, BRICS contohnya tadi. Jadi dia tak boleh mencengkam. Jadi maknanya dunia ni sekarang ni bukan dikontrol oleh Amerika. Ini berita baik kepada Palestin. Berita baik kepada Palestin. Kenapa? Kerana ini menunjukkan peperangan di antara Israel dengan Hamas ini dia akan berakhir dengan kemenangan Hamas, kemenangan Palestin, insya-Allah. Kenapa? Kerana yang pertama Amerika yang duduk di belakang Israel dah tak kuat dah. Sama ada dari sudut politiknya, dari sudut tenteranya pun, tenteranya ramai, kuat tapi tak boleh nak kontrol. Dia ramai tapi tak boleh kontrol. Kenapa? Sebab dia tak macam dulu. Jadi masing-masing dah ada ni kan. Okey, yang kedua dari sudut ekonomi China. Jadi China pun tak boleh nak kontrol sebab Amerika ada lagi. Tak boleh nak kontrol. Jadi mana China ni dia dengan Amerika sama. Tapi China ni dari sudut ekonomi dia lebih kuat. Kenapa? Kerana dia lebih menggunakan banyak diplomasi. Jadi dia menggunakan rundingan dengan negara-negara sehingga menyebabkan dia lebih berpengaruh dalam ekonomi berbanding Amerika. Ini kita lihat bagaimana China dengan Amerika ni dia masing-masing jadi rival tapi nak kalahkan tak boleh, nak menangkan pun tak boleh, nak menang pun tak boleh, nak kalah tak boleh. Haji tu. Ini Allah susun ni, Allah susun. Ini tempat masa-masa kebangkitan ni Allah susun. Musuh ni walaupun kuat tapi dia lemah. Bukan lemah di sisi Allah, memang di sisi Allah dia lemah dah, confirm. Tapi dari sudut di sisi manusia, di sisi orang Islam sendiri. Jadi Amerika dia ada security power tapi tak boleh nak kontrol China contohnya. Tak boleh kontrol BRICS, tak boleh kontrol. Dan ekonomi pula yang merupakan tunjang kehidupan masyarakat dunia pula tak boleh pula nak melampau-lampau kecuali dia boleh menang lah tapi tak boleh menang sebab Amerika duk kontrol. Jadi masing-masing dah. Jadi global security order dulu dikontrol oleh Amerika, dia boleh buat lah sebab apa yang dia boleh buat tapi tak boleh lah nak buat banyak sangat. Kan, dan kita juga China pun tak boleh nak buat banyak sangat sebab dia sekadar boleh diplomatik sahaja dengan negara-negara yang ada di sekitar. Baik. Jadi ada third order. Third order ni lah yang saya katakan pada hari ini, malam ni kita nak sama merasai bahawa Mulkan Jabariyah ni sebenarnya bukan dipimpin oleh Amerika, bukan dipimpin oleh China ataupun Soviet Union, bukan dipimpin oleh European. Tak, semua dah lemah belaka ni. Israel pun lemah dah. Kan? Jadi siapa yang memimpin Mulkan Jabariyah ni? Jadi yang memimpin Mulkan Jabariyah daripada apa yang kita tengok fakta-fakta, sebenarnya panjang kalau nak ceritalah. Sekadar saya cuba ringkaskan apa yang saya sebut ni, iaitu sebenarnya di belakangnya ada Al-Masih Dajjal, di belakangnya ada Iblis. Jadi Mulkan Jabariyah ni sebenarnya dipimpin oleh Iblis. Dan sebab itulah untuk dia nak menguasai dunia total, secara total, dia tak boleh setakat menggunakan ekonomi, tak boleh menggunakan politik, tak boleh menggunakan tentera, kerana semua itu dia jadi apa? Dia jadi kita kata dah tak boleh nak pergi jauh dah. Maka dia menggunakan yang ketiga ni, yang sekarang dia akan gunakan dalam masa 10 tahun ni untuk menguasai dunia, iaitu Global Digital Order. Jadi Global Digital Order ini sebenarnya adalah merupakan satu senjata, satu perancangan, satu order untuk kontrol tentera, untuk kontrol ekonomi dan untuk kontrol negara dan individu. Jadi sebab tu mereka membuat satu lagi order, sistem yang memang mereka rancang lah. Sebenarnya mereka rancang ni sebab mereka buat Amerika hebat kan, tapi jatuh dah. Buat USSR, Soviet Union jatuh dah. Dia nak buat China pun dah tak boleh nak naik dah. Dia pun nak naik tapi tak boleh nak naik dengan betul-betul, kecuali mesti melalui sistem
yang baru, iaitu sistem bukan saja dia kontrol keuangan, dia kontrol militeri, dia kontrol kesihatan, dia kontrol bencana alam, dan semua ada, dia kontrol semua sekali. Itulah digambarkan sebagai kan global digital order ataupun order dunia yang berbentuk digital. Jadi kenapa digital ni? Kalau kita tengok dari sudut tentera contohnya, Ukraine berperang dengan Rusia. Jadi Ukraine berperang dengan Rusia ni kan, dia punya senjatanya, equipment dia punya tenteranya, dia punya presidennya, dia punya generalnya, semua tu tidak akan berlaku dengan baik, melainkan mesti ada digital teknologi. Digital teknologi. Jadi maknanya tentera pun memerlukan digital juga. Digital ni bukan online kita tengok Facebook aja, tak. Digital digunakan oleh tentera juga. Kemudian ekonomi pun besok setelah kita melihat digital ni mula menguasai, maka ekonomi pun akan dikuasai oleh digital. Digital ni akan menjadi order baru. Order baru kepada dunia ini. Dan kita lihat yang menjadi malangnya, malang ni maknanya apa? Maknanya kita kata kerosakan yang paling hebat lah. Kerosakan yang paling hebat di dunia ni. Ini digambarkan kepada kemuncak fitnah. Digital ni bukan dikuasai oleh negara-negara yang ada. Malaysia ke, Singapura ke, Thailand ke, kan, Amerika ke, Rusia ke, kan, China ke, bukan. Digital bukan dikuasai oleh negara-negara government, tetapi dikuasai oleh teknologi, syarikat teknologi. Nampak tak? Jadi yang menguasai teknologi ni siapa? Syarikat. Katakanlah Malaysia nak buat padu kan, nak buat padu. Jadi nak buat padu, walaupun kata menteri kata kita buat sendiri, tak, dia ada syarikat dia. Dia ada syarikat yang akan bagi servernya, bagi apa ni, bagi kita setakat buat gitu-gitu boleh lah, data kita pegang boleh lah, tapi the system itself, servernya, networkingnya, securitynya, semua tu ada company teknologi. Company teknologi. Jadi bukan lagi kerajaan yang kuasa, company teknologi yang berkuasa. Jadi dia akan memegang Amerika, memegang Turki, memegang Malaysia dan sebagainya. Jadi dipanggil technology company. Jadi company inilah yang akan melaksanakan digital system. Dan digital system inilah yang akan menjadi sebagai tatanan kepimpinan dunia yang baru. Dipanggil global digital order. Jadi maknanya perang pun, militeri pun kena guna digital juga. Kan? Ekonomi pun kena guna digital juga. ID pun guna digital juga. Jadi kita nampak maknanya dia ke arah situ. Jadi New World Order ni sebenarnya ialah ke arah New Digital World Order. New Digital World Order. Jadi maknanya macam mana, kenapa dia buat macam itu? Kerana itulah satu-satu cara untuk yang belakang tadi, Mulkan Jabariyah tadi yang saya sebut tadi, Iblis. Kalau ada orang kata Mulkan Jabariyah ni negara-negara masing-masing kan, yang kontrol, tak, dia ada belakang dia lagi. Siapa dia? Iblis, Dajjal. Apa dalil paling mudah nak fikir? Kan, negara-negara yang ada ni kepimpinan habis rosak semua. Rosak kepimpinan negara-negara yang ada ni, mereka tidak betul-betul memperjuangkan negara. Mereka memperjuangkan diri mereka sendiri, duit mereka dan sebagainya lah. Macam itu. Baik, jadi nak sebut kat sini, negara Amerika pun akan habis, China pun akan habis, kan, kita kata Israel pun akan habis, semua akan habis. Siapa yang kontrol? Digital world order, ataupun kita sebut tadi global digital order. Jadi global digital order ini dia akan menguasai seluruh kehidupan. Bermula dengan digital ID. Bermula dengan digital ID, dia kontrol dia bukannya dekat Malaysia je, dia akan ada connection dengan international, dia akan connection dengan Turki, connection dengan tempat-tempat lain, semua dia akan ada satu networking dia. Dan semua itu dipegang oleh companies, syarikat corporate teknologis yang memegang teknologi. Jadi siapa yang memegang teknologi tu? Bill Gates juga nama dia keluar kan, contoh. Jadi maknanya apabila mereka menguasai yang tadi tu, maka mereka bukan saja menguasai negara,
tenteranya, ekonominya, sistem pendidikannya, semua sistem lah. Mereka juga akan menguasai individu-individu, rakyat, setiap rakyat yang ada di dalam negara tersebut. Jadi saya punya cakap ni, kalau tuan-tuan perempuan rasa macam ragu-ragu lah, kan, cubalah tuan-tuan buat research sendirilah. Buat research sendiri, tengok betul-betul. Akhirnya kita akan duduk di bawah, kan, global digital order. Maknanya the new world order ialah digital order, ataupun sekarang ni kadang-kadang disebut sebagai, kan, apa dia panggil, innovation, revolusi inovasi, kan. IR. Baik. Jadi nak sebut kat sini, inilah dia. Baik. Jadi apabila kita melihat bahawa dunia ni ke arah global digital, maka timbul beberapa persoalan. Yang pertama sekali, siapakah mereka, kan, syarikat teknologi yang memegang global digital ini, sistem ni? Tak kira lah di China ke di Malaysia ke, tak kira siapa dia. Nombor satu, dia bukan government, dia bukan raja, sultan, agung yang dilantik, bukan. Dia syarikat teknologi. Siapa dia? Yang kedua, berapa banyak, berapa dalam, berapa tinggi kita boleh meletakkan kebertanggungjawapan kepada mereka. Mereka ni syarikat, korporat. Mereka ni yang memegang teknologi, mereka syarikat, mereka yang buat research, mereka yang buat sistem, mereka yang kumpul data, mereka yang boleh melaksanakan sistem ikut apa yang mereka nak buat, kan, untuk dapat untung ke apa ke, terpulanglah, itu dia punya pasal lah, gitu kan, dia punya objektif dia lah. Tapi sejauh mana, kan, kebertanggungjawapan mereka ke atas segala yang ada, sama ada digital ID kita, maklumat tentang kita tadi yang dikumpul daripada A to Z, semua data kita dikumpul, kemudian daripada situ, kan, data-data itu mereka boleh gunakan untuk apa sebagainya, sejauh mana kebertanggungjawapan mereka. Ini soalan. Ini soalan yang saya sebut tadi, kan, perkara yang tidak yang perlu kita tanya, kita fikirkan. Ini sebenarnya hal tuju dunia yang dirancang oleh Mulkan Jabariyah. Jadi kita nak, dia kata, saya tak nak, kita akan berdepan dengan ni. Baik. Yang ketiga yang lebih penting, soalan yang lebih penting ni, yang kita kena faham, apabila digambarkan digital world order ni berlaku di dalam kehidupan masyarakat dunia selepas ini, mungkin dalam masa 5 tahun agaknya, wallahu alam, 10 tahun agaknya. Baik. Sekiranya berlaku, kan, sejauh mana mereka akan pergi? Hal tuju dia tu, kan, sejauh mana? Maknanya sebenarnya tidak boleh dikawal, limitless. Tidak boleh dikawal. Tidak boleh dikawal. Sebab dia tidak ada, bila benda ni dah berjalan, digital dah berjalan ni, dia tidak ada apa? Stop button, tak ada. Tak ada stop button. Tak ada stop button. Dia terjalan. Tidak boleh dikawal. Dia limitless. Dia akan berjalan, bergerak. Tak ada stop button. Terus jalan aja. Sejauh mana dan ke mana hala tujuannya, ending dia. Ini yang paling menakutkan. Kerana apa? Kita lihat bila dia pergi secara tak boleh tutup ni, tak boleh kawal, tak boleh kontrol ni, tak boleh kawal ni, maka dia akan membawa kepada kerosakan. Kita ada data kita ada data yang lain. Dia boleh gunakan data tu untuk produk, untuk dia cari untung dia, sebab syarikat, nama pun syarikat. Kemudian lepas tu dia boleh gunakan pula untuk bawa misinformation. Dia boleh laga-lagakan data-data, maklumat data dia boleh lagakan. Benda yang buruk dia kata baik, benda yang baik dia kata buruk. Dia boleh bergaduhkan seorang dengan seorang, bergaduhkan satu kaum dengan satu kaum, sebab data dia ada misinformation. Dia boleh buat misinformation. Jadi bila dia boleh melakukan benda-benda macam itu, maka bukan sahaja limitless, sama ada kita ini akan menjadi orang yang ada mempunyai peluang yang tidak terbatas. Dia dua, ending dia dua. Sama ada kita ada peluang yang tidak terbatas, maknanya kita boleh berkembang dengan baik, tidak terbatas dengan sistem digital world order ini, ataupun kita akan dikontrol, diperhambakan dan dijadikan sebagai, kan, mangsa. Maknanya kontrol, total control, macam itu.
Jadi sama ada kita ni akan jadi orang yang limitless, peluang-peluang yang tidak terbatas, peluang yang banyak, maknanya kita boleh berniaga, boleh apa sebagainya, ataupun kita akan berada di bawah total control mereka yang memegang teknologi, company-company yang memegang teknologi tadi. Jadi kita boleh nampak hala tujuannya. Jadi secara umumnya, hala tuju digital ini sekiranya berlaku dalam keadaan sekarang, dunia ni akan menjadi global digital order tadi, maka akan ada ramai orang. Ada orang yang boleh buat, katakan cukuplah, ada 100 orang yang boleh buat virus. Boleh buat virus, yang dengan virus itu dia boleh merosakkan komputer dan orang personal tadi. Virus itu boleh pergi kepada bentuk bio, bio juga contohnya. Maka cukuplah dengan 100 orang tu dah akan menghancurkan satu dunia. Kalau seorang pun dah boleh hancur satu dunia, apalagi 100 orang. Jadi maknanya Mulkan Jabariyah ini dia akan pergi kepada satu tatanan pemerintahan, sistem pemerintahan yang tidak boleh terkawal. Yang pertama, Global Security Order sebut tadi, keselamatan. Ini dah jelas sekarang, Majlis Keselamatan Dunia di bawah United Nations. Kemudian Global Economic, dia sudah ekonomi pula. Dia ada power dia juga, dia ada dia punya sistem dia yang menguasai dunia ni, menyebabkan berjalannya trading lah, niaga lah, gaji ada, makan ada, semua ada. Ini ekonomi. Yang ketiga, Global Digital Order. Global Digital Order lah yang akan kontrol ekonomi, yang akan kontrol military, yang akan kontrol kesihatan, seperti MySejahtera sebagainya, dan sebagainya. Jadi akhirnya yang Global Digital Order yang dibuat, yang diasaskan tadi oleh pemerintah Mulkan Jabariyah, yang belakang tadi itu apa? Iblis dan Dajjal tadi, dia akan menjadi satu yang limitless, tidak ada batas, dan kemudian dia menuju kepada total control. Sebab kita sebut tadi, sejauh mana kebertanggungjawaban setiap syarikat-syarikat teknologi tadi. Jadi kita fikir-fikir macam ni, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar, macam mana ni? Macam mana ni nak lawan ni? Macam mana ni? Cerita kan, terfikir kan. Di sinilah datang ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala kulli mi'atan sanah man yujaddidu laha dinaha atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dalam setiap 100 tahun. 100 tahun itu mereka yang mentajdidkan, yang memperbaharui, memberikan kekuatan semula, revive kepada apa? Kepada agama tadi. Maka di sinilah kita lihat, apabila digital ID, digital semua tu sampai kepada pelancarannya, kemuncaknya tadi tu, mungkin sebelum kemuncak, maka Allah SWT akan habiskan digital ID itu. Macam mana Allah nak habiskan digital ID ni? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak habiskan ni? Wallahu a'lam bisawab. Tetapi yang kita dengar akan berlakulah ad-dukhan. Jadi ad-dukhan inilah kemungkinan besar yang akan menghancurkan segala bentuk teknologi yang merosakkan. Wallahu a'lam. Jadi sebab tu saya nak sebut kat sini. Kan, bila kita kata Imam Mahdi lah, Malhamah Kubra, kita kata tentang kebangkitan, kita kata sebagainya tadi, janganlah kita ingat kita kena zikir je, kena baca Quran aja. Memang kita kena zikir, banyakkan zikir, baca Quran, banyakkan baca Quran, tetapi kita kena faham tentang wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah, iaitu persiapkanlah diri kamu dengan segala kekuatan. Maksudnya apa? Segala sistem yang boleh membantu menegakkan tamadun yang baru setelah tajdid Islam berlaku. Setelah tajdid Islam berlaku, kita kena tegakkan tamadun yang lebih baik daripada tamadun yang ada zaman Mulkan Jabariyah. Itu kena tegakkan, dan Allah akan bagi ilmu tu kat kita. Allah akan bagi ilmu. Jadi tamadun tu akan bergerak. Jadi zaman Isa alaihissalam, zaman Imam Mahdi, zaman Al-Mahdiyin menang. Janganlah kita ingat zaman tu zaman batu. Patah balik zaman batu, semua habis. Habis, tak ada teknologi dah. Kan? Jadi tak jadilah, sebab Allah nak bagi yang terbaik. Bila Allah nak bagi yang terbaik, sudah tentulah
segala yang terbaik dalam sistem yang ada pada hari ini akan dimanfaatkan, malahan akan ditingkatkan. Ada enjin sebelum ini 60%, 70% efektifnya enjin tu, keberkesanan dia kan. Mungkin zaman kemenangan telah terjadi tadi, enjin ni 100% efektif. Tak adalah benda-benda yang bersangkut paut dengan pencemaran udara kan. Pencemaran udara tak ada, dah habis lah, sebab teknologi dah jadi terbaik, green technology. So green technology tu orang Islam yang akan pelopori, orang Islam yang akan ambil green technology. Bukannya kita ni hidup zaman batu balik, tak ada. Bukan, jangan kita fikir macam itu. Sebab tu persiapannya mestilah persiapan yang komprehensif. Sama macam Islam itu yang bersifat syumul. Yang bersifat menyeluruh, menyangkut seluruh aspek kehidupan. Semua tu kena ada. Jadi maknanya sebab tu kita kena tengok balik. Tuan-tuan. Sebab memang kita akan sampai kepada zaman digital ni. Memang zaman digital ni, tapi zaman ini akan menyebabkan zaman tu kan totalitarian berlaku. Berlakunya total control ke atas manusia oleh Dajjal. Tapi Allah tak akan izin kalau berlaku totalitarian ni oleh Dajjal. Jadi maknanya dia boleh habiskan semua orang beriman tu tadi dengan asbab totalitarian tadi kan. Tapi Allah akan hancurkan kita kata teknologi yang ada pada mereka yang boleh menguasai manusia secara direct ni. Okey. Tengok saya bagi satu contoh analogi yang simple, saya cuba buat bagi satu pemikiran kita mudah fikir kan. Allah Subhanahu Wa Taala, teknologi Allah daripada zaman dulu sampai sekarang lah. Allah menguasai kita dari sudut apa? Allah bagi kehidupan kita. Nombor satu, Allah kata Allah ni menghidupkan kita, memberikan kehidupan. Kehidupan tu ada apa? Adanya Ar-Razak, hanya Allah Maha memberi rezeki. Allah bagi rezeki. Rezeki ni ekonomi lah. Rezeki ni untuk kita makan, minum, untuk kita sihat, untuk kita bergerak sana sini, untuk kita sebagainya. Hidup, itu rezeki baik. Kemudian untuk kita menjaga kebaikan kehidupan, ada keselamatan. Maka Allah jaga keselamatan kita dengan undang-undang Islam, dengan undang-undang syariat, dengan undang-undang syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Itu dari proses pula dan sebagainya. Kemudian macam mana Allah kontrol kita? Allah kontrol kita ni dari sudutnya malaikatnya dan sebagainya tadi menggunakan sistem yang kita tak nampak, sistem kontrol direct. Jadi inilah perkara yang nak dibuat oleh iblis. Dia nak kontrol kita. Macam mana dia nak kontrol kita? Salah satunya dengan menggunakan digital system. Yang mana digital system tu termasuklah dia nak masukkan dipanggil tu chip di dalam tubuh badan kita sehingga menjadi apa? Menjadi hackable animal dipanggil. Manusia yang seperti binatang yang boleh digodam, macam itu. Jadi digunakan digital. Jadi digital ni adalah serangan mereka, sistem mereka yang paling tinggi untuk menguasai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama manusia dan juga jin. Yang diberikan tanggungjawab lah. Gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nak kontrol ni. Nak kontrol ni. Jadi digunakan teknologi digital di mana di dalam itu ada unsur-unsur gelombang, ada unsur-unsur sihir, ada unsur-unsur sains, dan jadi digabungkan semualah. Ini disebut sebagai Global Digital Order. Jadi sistem kepimpinan dunia yang berbentuk digital. Lebih kurang begitulah. Jadi apa maksudnya daripada apa yang cuba kita sampaikan pada malam ni? Maksudnya nombor satu, sahabat-sahabat sekalian, bismillah. Alhamdulillah. Pertama, kita tak boleh lari, mesti patah balik kepada Allah. Mesti patah balik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah mendekati Islam dalam bentuk satu sistem kehidupan yang menyeluruh. Yang menyeluruh. Jangan ambil semayang aja, jangan ambil zikir aja. Semua sekali. Semua sekali. Termasuk juga ekonomi apa. Kita kena buat semua sekali. Bukan kita berniaga untuk kaya. Bukan kita berteknologi untuk kita menang dunia ni. Tak. Tapi untuk dakwah, tarbiyah, jihad. Untuk menegakkan Islam. Tamadun yang baru, yang bakal. Baik. Jadi yang pertama kita kena kembali pada Allah. Yang kedua kita kena kembali kepada sistem. Macam mana Nabi SAW dulu buat.
dia berdakwah, dia mentarbiah, dia berjuang, berjihad, dan kemudian dia membina setiap mereka yang ada bersamanya, sahabat-sahabat, sehingga sampai Islam berkembang sampai kepada kita pada hari ini. Jadi sebab tu kita kena kembali balik. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, saya nak mengajak pada malam ini, sebenarnya saya tak boleh nak lama sangat. Ada keluarga yang Allah izin aksiden, masih di hospital di kecemasan. Saya nak kena ziarah di sekejap. Jadi insya-Allah saya tak boleh lama-lama lah. Cuma saya nak sebut kat sini malam ni, kita nak kena faham bahawa kita nak kena kembali balik kepada sistem bagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam buat secara detail. Apa yang Nabi buat kita ikut sampai peringkat mukjizat dia tu. Kita nak kena kaji. Kita nak kena bersihkan hati kita, nak kena mohon pertolongan Allah sampai kita boleh dapat kekuatan-kekuatan seperti karamah daripada Allah. Kerana nak kalahkan digital ni bukan senang-senang kan. Jadi sebab tu hari ni kita kena patah balik. Sebab tu saya nak mengajak tuan-tuan puan-puan, insya-Allah bagi mereka yang ada kesempatan, marilah bersama-sama kita akan bincang tentang beberapa perkara yang berlaku pada hari ini secara detail sikit pada program di Rimbunan Kasih. Jadi siapa yang ada ke lapangan tu boleh datanglah, terutamanya ahli Ansar lah yang saya ajak datang sekali, ramai-ramai, dan siapa yang berminat untuk kita bincang secara detail lagi lah, lebih banyak lagi kita akan bincang. Dan kita akan bincang juga dari sudut bagaimana kita kata tadi, bila mereka menggunakan digital ID, digital currency dan digital system, the whole platform digital system tadi tu, macam mana kita nak menghadapi dia, apa solusinya. Jadi kita nak kena bincang lah. Dan bincang tu tak boleh dengan FB sekejap-sekejap macam ni, tak boleh lah. Dia kena jumpa bertemu muka, kita berkenalan, dan kemudian kita berukhuwah, kemudian lepas tu kita bertukar-tukar pandangan, dan kemudian kita dapat sama-sama membawa kepada, kita kata, satu suasana yang kuat lah antara sama-sama kita. InsyaAllah. Jadi tolong hubungi sahabat-sahabat kita Ansar yang ada di dalam platform website ataupun FB kita tu. Hubungilah mereka siapa yang berminat. Tapi kita tak tempatnya terhad, jadi jangan lambat-lambat sangat. Tapi saya minta kalau boleh semua Ansar dapat join lah untuk program tamrin kita pada kali ini. Dan insya-Allah tamrin pada kali ini kita akan bincang tentang lebih komprehensif sikit daripada yang lepas, berkenaan dengan apa yang perlu kita buat secara bersama-sama, insya-Allah. Jadi itulah, insya-Allah, sikit sebanyak tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sahabiah sekalian, sesungguhnya Allah itu Maha Agung, dan dia memberikan kepada kita masalah ataupun ujian ataupun fitnah, dia jugalah yang memberikan kepada kita solusinya, penyelesaiannya. Dialah yang memberikan segala-gala yang kita kata untuk kebangkitan dan kemenangan. Jadi insya-Allah kita cubalah lapangkan masa kita, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, insya-Allah. Saya ingat setakat inilah untuk pada hari ini. Saya terpaksa bergerak, saya pergi ke tempat yang agak jauh juga, dekat sejam lebih, dekat 2 jam juga, sebab ada keluarga yang Allah izin aksiden tadi. Tapi alhamdulillah tidaklah, tak tahulah sejauh mana parah, tak tahu lagi, saya pun nak tengok. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kepada dia kesabaran, dan saya hajat juga doa untuk dia, keluarga yang dekat jugalah, insya-Allah, untuk kita sama-sama dapat supaya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita di sebalik kesusahan-kesusahan, ujian-ujian yang ada, insya-Allah lah. Baik, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Minta maaf malam ni saya buat secara cepat-cepat, ringkas je. Tapi sebenarnya kita tunjukkan bahawa sistem yang mereka rancang memang hebat dari sudut akal manusia, hebatlah. Tapi dari sudut perancangan Allah yang maha hebat, dia tak boleh nak kalahkan. Ini berita gembira lah untuk kita. Jadi bagi mereka ada tanya soalan, perlu ke saya isi padu sebagainya, kalau kaki tangan kerjaan kena isi padu, saya cadangkan isilah padu sekadarnya lah. Kalau boleh tangguh kan, sebab mungkin padu tu tak jadi ke, kokok lah tak jadi, agung baru ni kan. Jadi kita isilah pelan-pelan. Jadi bagi mereka yang tak perlu isi, tak isi lagi lah. Tapi yang nak isi, isilah terpulang sebab mereka memang rancang, kita tak boleh nak lari daripada sistem digital tu Tapi insya-Allah nanti Allah akan bagi solusi yang terbaik bagi mereka yang beriman kepadanya, insya-Allah. Bagi mereka yang baru masuk ni, insya-Allah cubalah dengar daripada awal, mudah-mudahan ada kebaikan, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa sikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika alladzi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amita ala syati bi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.